Etika dalam aktiviti ekonomi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kehidupan manusia hari ini adalah dikatakan berdasarkan kepada peredaran zaman. Faktor peredaran zaman ini telah menjadi cabaran kepada manusia untuk memenuhi keperluan hidup masing-masing. Kehidupan zaman moden ini telah menjadi lebih kompleks di mana selain daripada keperluan asas, kepentingan wang ringgit dan kebendaan telah menjadi pertaruhan hidup. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya, maka mereka sanggup mempertaruhkan etika semata-mata untuk mengejar impian dan mengecapi kehidupan materialistik yang menjadi keutamaan hidup zaman ini. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut mengenai tajuk etika dalam aktiviti ekonomi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, marilah kita sama-sama mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan etika. Perkataan etika itu sendiri diambil daripada bahasa Inggeris iaitu etik. Etika berasal daripada bahasa Yunani iaitu ethos yang bermaksud sikap atau peribadi. Etika Islam boleh dikategorikan sebagai etika keagamaan jika diikutkan perspektif barat. Maksud etika daripada Kamus Dewan edisi keempat, etika mempunyai dua maksud yang berbeza, iaitu yang pertama ialah ilmu, bukan prinsip-prinsip akhlak atau moral, dan yang kedua pula ialah etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau suatu kumpulan. Etika juga merupakan suatu cabang yang membicarakan tentang perilaku manusia atau mempelajari tentang baik dan buruk. Etika ini juga selalunya dibiasakan dengan banyak istilah lain seperti moral, norma dan etika itu sendiri. Menurut perspektif Islam pula, etika Islam disinonimkan dengan akhlak berdasarkan Abdul Haq Anshari dalam Islamic Ethics Concept and Prospect menyatakan bahawa etika Islam sebagai sebuah disiplin ilmu atau subjek keilmuan yang berautonomi yang tidak pernah ada pada hari ini. Oleh itu, akhlak secara bahasa adalah merujuk kepada perangai atau tabiat, iaitu gambaran batin yang dijadikan tabiat bagi manusia. Pengertian akhlak menurut Imam Al-Qurtubi, akhlak adalah sifat-sifat seseorang sehingga dia dapat berhubungan dengan orang lain. Akhlak ada yang terpuji dan ada yang tercela. Secara umumnya, makna akhlak yang terpuji adalah seseorang yang berhias dengan akhlak yang terpuji ketika berhubungan dengan sesama manusia, di mana seseorang itu bersikap adil dengan sifat-sifat terpuji dan tidak zalim kepadanya. Umum mengetahui bahawa ilmu adalah teras dalam etika Islam, etika ekonomi Islam yang menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia dan juga beramal dengan ilmu itu. Daripada ilmulah berkembang dan mantapnya segala aktiviti yang berkaitan perekonomian. Setiap aktiviti membuat keuntungan memerlukan akhlak, penghayatan nilai dan etika, dan akhlak itu sendiri daripada segala aspek kehidupan ekonomi amatlah penting. Sikap keadilan dan al-ihsan perlu menjadi amalan secara istiqamah. Etika dalam aktiviti ekonomi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Etika di dalam aktiviti ekonomi merupakan perkara yang amat ditekankan dalam kandungan Al-Quran dan Sunnah kerana dia berdasarkan prinsip hablum minan nas, iaitu kasih sayang sesama manusia. Turunnya Al-Quran dan Sunnah beribu tahun dahulu tidak menjadi penghalang untuk terus dijadikan sebagai panduan dan rujukan, bukan sahaja dalam bidang ibadah, malahan turut berkait rapat dengan aktiviti sesama manusia yang lain seperti aktiviti ekonomi. Penjelasan di dalam Al-Quran dan Sunnah mengenai perihal ekonomi terkait dengan hukum-hukum syarak dan juga etika ataupun adab dalam melakukan aktiviti ekonomi. Oleh itu, penjelasan etika pada kali ini disusun berdasarkan aktiviti ekonomi yang wujud di dalam Al-Quran dan Sunnah. Aktiviti ekonomi yang pertama
yang kita akan bicarakan pada kali ini adalah hutang. Hutang merujuk kepada penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemberi hutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengannya akan digantikan kepada pemilik asal tanpa sebarang penambahan. Orang yang berhutang mempunyai tanggungjawab untuk memulangkan barang yang sama atau serupa dengan apa yang dipinjam tanpa apa-apa tambahan terhadap harta yang dipinjam itu. Apabila kita berbicara mengenai hukum memberi hutang di dalam Islam, hukumnya adalah sunat dan sangat digalakkan kerana orang yang memberi hutang akan mendapat ganjaran yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika tujuannya untuk menolong meringankan beban orang yang dalam kesusahan. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Maidah ayat 2. Hubungan sesama manusia di dalam aktiviti ekonomi perlulah diselit dengan etika-etika yang murni. Perkara ini telah pun dijelaskan di dalam Al-Quran. Pertamanya adalah apabila kita bercakap mengenai hutang, kita perlulah bertolak ansur dalam berhutang berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Berdasarkan kepada ayat tersebut, ini menjelaskan bahawa pemberi hutang dan penerima hutang itu perlulah saling memahami di antara satu sama lain jika terdapat beberapa kesulitan. Sekiranya penghutang tidak mampu melunaskan hutangnya kerana kesulitan dan tanggungjawab terhadap ahli keluarganya, maka ia perlu diberikan penangguhan bayaran sehingga ia mampu menjelaskannya. Etika yang kedua yang boleh kita dapat dalam hutang ialah bijak mengurus hak hutang tersebut. Perkara ini telah disampaikan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Beberapa ulama berpendapat mengatakan bahawa hal ini adalah merupakan satu kewajipan, iaitu mencatat apa yang telah kita hutangkan. Akan tetapi perkara ini telah dinasahkan dengan ayat yang datang selepasnya. Dalil lain menunjukkan bahawa peristiwa ini adalah peristiwa daripada umat-umat yang terdahulu. Jadi apabila kita melihat kepada perkara ini, amatlah penting untuk kita mengamalkan etika ini kerana ia asalnya merupakan suatu kewajipan sebelum ia dinasahkan. Seterusnya ialah apabila berhutang, sudah tentu kita perlulah jujur dengan apa yang telah diamanahkan kepada kita. Seseorang yang berhutang hendaklah berniat untuk membayar hutangnya semula. Ini berdasarkan daripada hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mengambil harta orang lain dengan tujuan untuk membayarnya, maka Allah akan tunaikan untuknya, dan sesiapa yang mengambilnya untuk tujuan tidak melunaskannya, maka Allah akan membinasakannya. Riwayat Bukhari. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa kewujudan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan yang syumul, walaupun ia hanyalah sebahagian daripada perkara ekonomi iaitu hutang, turut dititik berat dengan beberapa dalil-dalil yang telah diturunkan ataupun yang telah disampaikan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, aktiviti ekonomi ini mestilah dipenuhi dengan etika yang telah disampaikan. Walaupun telah berlalu lamanya penurunan Al-Quran dan penyampaian hadis daripada Nabi SAW, ianya tetap seiring dengan keadaan dunia pada era ini, walaupun semakin hari dunia semakin berkembang maju. Etika yang kedua, menggalakkan jual beli dalam perspektif Al-Quran. Jual beli sebagaimana dikemukakan oleh para ulama memberikan suatu pengertian sekalipun penekanan bahawa istilah jual beli merupakan gabungan dari kata al-bay' iaitu menjual dan syirah membeli, kerana adanya keterlibatan aktif
antara dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Atau dengan kata lain, jual beli merupakan aktiviti yang melibatkan dua belah pihak atau lebih untuk melakukan pertukaran barang dengan cara tertentu, baik pertukaran secara sistem barter maupun pertukaran alat iaitu wang ringgit. Dalam definisi tersebut dapat juga terkandung nilai bahawa jual beli merupakan salah satu proses at-taghayyur al-milkiyah, iaitu perubahan kepemilikan dari pihak penjual kepada pihak pembeli yang bersifat kekal. Oleh sebab itu, jual beli yang syar'i adalah jual beli secara lepas atau tidak diikat dengan syarat tertentu 1 tahun dan atau lain, atau menjual barang dengan syarat si pembeli harus menjual kembali barang tersebut kepada pihak penjual pertama pada waktu yang sudah mereka tetapkan. Dalil disyariatkan jual beli dapat dijumpai dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Antaranya ialah dalil daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Surah Al-Baqarah ayat 275. Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dan Tuhannya lalu berhenti, iaitu dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengambil harta riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal dalam. Surah Al-Baqarah ayat 275. Maka manakala dalil daripada hadis, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyab, qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur, rawahul Barraz wal Hakim. Mafhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, usaha pekerjaan apakah yang paling baik, iaitu paling ideal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, pekerjaan iaitu usaha seseorang yang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Bazzar dan Al-Hakim. Etika jual beli memberi erti peraturan-peraturan yang membatasi gelagat satu tindakan manusia dalam kegiatan perniagaan. Sudah tentu etika perniagaan yang ingin dibincangkan ini perlulah diadaptasikan berdasarkan intipati dari kedua-dua sumber utama, iaitu sumber hukum Islam, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam etika atau prinsip-prinsip yang digariskan oleh untuk mencapai maslahah dalam aktiviti perniagaan adalah seperti berikut. Yang pertama, amanah dan benar dalam urus niaga. Dalam kegairahan mencari keuntungan dalam perniagaan, Islam menuntut para peniaga bersikap aman dan tidak mengaburi mata pelanggan dengan pelbagai helak seperti mengurangkan kadar timbangan dan sukatan. Perbuatan seumpama ini adalah dilarang dan tercela dalam Islam, termasuk juga dalam kategori tidak menyempurnakan sukatan dan timbangan ini. Perbuatan mengurangkan kualiti dan kuantiti sesuatu barangan. Bagi menunjukkan hina dan tercelanya perbuatan menipu dalam sukatan dan timbangan ini, Allah SWT telah menempelak peniaga yang berbuat demikian di dalam surah Al-Mutaffifin, yang bermaksud kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan gantang atau cupak daripada orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Etika jual beli yang kedua iaitu penetapan harga yang adil. Peniaga dan usahawan haruslah menetapkan harga yang adil dan berpatutan terhadap sesuatu barangan atau perkhidmatan untuk pembeli. Harga haruslah mencerminkan interaksi normal antara permintaan dan penawaran. Ia tidak disebabkan oleh sesuatu yang diwujudkan dengan sengaja seperti keadaan monopoli atau beberapa pengusaha atau pembeli yang bergabung untuk meningkatkan harga dan atau disebabkan oleh spekulasi. Ibn Taymiyah mengungkapkan bahawa jika masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga normal, kenaikan harga dipengaruhi oleh kurangnya persediaan barang kerana menurunnya penawaran barang, maka hal seperti ini tidak mengharuskan adanya regulasi terhadap harga, kerana kenaikan harga tersebut merupakan kenaikan harga yang adil dan berada dalam persaingan semula tanpa unsur spekulasi. Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat. Pada konsep harga adil, pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan dan keseksama.
Baiklah, jadi kita akan ke etika yang seterusnya, iaitu menjauhkan diri daripada menerima rasuah. Jadi, apakah itu rasuah sebenarnya? Secara umumnya, rasuah merupakan suatu perbuatan sama ada memberi atau menerima sesuatu suapan yang berbentuk wang tunai atau barangan berharga sebagai upah bagi melakukan suatu perbuatan yang mempunyai kaitan dengan bidang tugas seseorang itu. Misalnya, seorang kontraktor yang memberikan hadiah berbentuk jam tangan berharga kepada seorang pegawai bagi meluluskan kontrak kepada syarikatnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang kita daripada terjebak dengan kegiatan terkutuk ini. Hal ini telah jelas dinyatakan di dalam Quran sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-188 yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan salah, dan janganlah pula kamu memberikan rasuah kepada para hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan dosa, sedangkan kamu mengetahui salahnya. Tidak cukup dengan itu, terdapat juga hadis yang menekankan lagi tentang pengharaman rasuah. Sebagaimana hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi rasuah dan yang menerima rasuah. Berdasarkan Akta SPRM tahun 2009, terdapat 4 kesalahan utama rasuah di negara ini. Antaranya ialah yang pertama, meminta atau menerima rasuah. Kesalahan yang seterusnya yang terdapat dalam Undang-Undang Malaysia ialah memberi suapan kepada orang lain. Seterusnya, kesalahan mengemukakan tuntutan palsu. Kesalahan yang berkaitan dengan rasuah yang terakhir ialah salah guna kuasa. Apakah hukuman bagi kesalahan rasuah? Secara umumnya, hukuman bagi kesalahan rasuah ialah dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang dari 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Kita ambil satu contoh daripada pernyataan ini. Contohnya, jika A menerima rasuah sebanyak RM5,000, maka hukumannya penjara dan denda sebanyak RM25,000. RM25,000 itu terhasil daripada RM5,000 dikalikan dengan 5. Itu adalah contoh hukuman secara umum bagi kesalahan rasuah. Suapan rasuah tidaklah terhad kepada wang ringgit semata-mata. Bahkan ia juga boleh datang dalam bentuk hadiah, bonus, undi, perkhidmatan seperti seks contohnya, jawatan, upah, diskaun dan lain-lain. Impak negatif perbuatan jenayah rasuah ini dapat dilihat daripada pelbagai sudut. Contohnya, kesan rasuah terhadap individu ialah kehilangan pekerjaan. Sekiranya seseorang individu itu terlibat dalam kerja rasuah, mereka akan diturunkan jawatan atau bahkan lebih teruk lagi, dipecat daripada syarikatnya dan mengalami kesukaran untuk mendapat pekerjaan baru pada masa yang akan datang. Mereka juga boleh dikenakan hukuman di bawah undang-undang dan akan mengalami kejatuhan maruah dan juga reputasi, di mana ia menjadikan mereka sukar untuk dipercayai oleh orang lain pada masa yang akan datang, termasuklah sanak saudara dan juga rakan-rakan sendiri. Selain itu, kesan rasuah dari segi ekonomi ialah meluaskan jurang perbezaan di antara kaya dan miskin. Ini terjadi kerana apabila berlakunya rasuah, individu atau golongan tertentu sahaja memonopoli kekayaan dalam sesebuah negara, di mana ia telah menidakkan peluang kepada individu atau golongan lain untuk menikmati kekayaan tersebut. Akibatnya, wujud situasi atau keadaan di mana orang yang miskin akan tetap miskin dan orang yang kaya akan tetap kaya. Masalah rasuah juga boleh mengakibatkan pelabur-pelabur luar tidak berminat untuk melabur ke dalam negara kita. Hal ini demikian kerana mereka lebih percaya dan yakin dengan negara-negara yang mempunyai sistem kerajaan yang telus dan jujur. Akibatnya, peluang pelaburan akan terlepas ke negara-negara lain dan secara tidak langsung membantukan perkembangan ekonomi negara. Di samping itu, rasuah juga dilihat mampu memberi impak yang buruk kepada tahap keselamatan negara. Hal ini demikian kerana amalan memberi rasuah kepada pegawai penguatkuasaan seperti polis, imigresen dan kastam menyebabkan penyekatan kegiatan jenayah berat iaitu penyeludupan senjata api, dadah, kegiatan perjudian tidak berlesen,
pelacuran dan anasir subversif seperti pengganas komunis dan sebagainya. Kegiatan jenayah inilah menjadi punca wujudnya kumpulan-kumpulan jenayah seperti kongsi-kongsi gelap yang mengancam keselamatan dan ketenteraman awam. Rasuah juga menyebabkan kegiatan melindungi penjenayah oleh para pegawai penguatkuasaan. Ini menyebabkan penjenayah berkenaan bebas untuk menjalankan kegiatan mereka di mana-mana sahaja yang akan mengancam keselamatan negara. Tuntasnya, rasuah merupakan suatu gejala sosial yang merugikan masyarakat. Hal ini demikian kerana ia hanya membawa impak yang negatif kepada kita. Justru, sebagai orang yang beriman, kita seharusnya menghindari perbuatan keji ini untuk memperoleh keberkatan di dunia dan di akhirat kelak. Sebagai akhir kata, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW dan menjadi petunjuk kepada umat Islam. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang memberi isyarat hukum. Al-Quran dan As-Sunnah seharusnya dijadikan rujukan kita semua dalam segala aspek, termasuklah dalam kegiatan ekonomi. Konsep etika berhubung kait dengan konsep akhlak dalam Islam, sehingga muncul istilah etika Islam. Etika Islam merupakan bahagian dari pokok-pokok ajaran Islam yang lebih spesifik dengan menekankan pada ajaran moral, iaitu bagaimana harus bersikap dan berperilaku. Sehingga perilaku moral dapat menjadi justifikasi apakah seseorang itu mampu berbuat baik atau berbuat buruk. Oleh yang demikian, manusia dalam berekonomi akan selalu dihadapkan pada dua pilihan yang bertentangan. Apakah dia akan berbuat baik dengan mendepankan etika untuk kepentingan dan keadilan, ataupun melanggar nilai kebaikan dengan berbuat ketidakadilan untuk kepentingan peribadinya. Sekian, terima kasih.